Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Fizah Munirah Mahrab. Fokus berita. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah telah merasmikan Majlis Pemeriksaan Kesihatan Am dan Saringan Kanser Payudara yang diadakan di Dalat pada Khamis. Majlis tersebut dianjurkan oleh Society for Cancer Advocacy and Awareness Kuching, SCAN dan Breast Cancer Support Group SBCSG untuk meningkatkan kesedaran tentang kanser payudara dan pentingnya pemeriksaan kesihatan. Menurut Datuk Seri Fatimah, program ini melibatkan pemeriksaan payudara yang dilakukan oleh ahli SBCSG di bawah pimpinan Presidennya Datin Zuriah Sulehan. Selain itu, katanya terdapat juga sesi perkongsian pejuang kanser oleh penasihat SCAN Datin Dayang Mariani yang memberikan inspirasi serta motivasi kepada peserta untuk menghadapi cabaran kanser dengan kuat dan positif. Tambah beliau, pakar bedah payudara dari Hospital Umum Sarawak, Dr. Sharifah Ashrina juga memberikan sesi pendidikan kesihatan tentang payudara sekaligus berkongsi maklumat penting tentang tanda-tanda awal kanser payudara, faktor risiko dan kaedah pencegahan yang boleh diambil. Menjelas lanjut, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat itu memberitahu program seumpamanya dapat meningkatkan kesedaran dan mempromosikan pemantauan kesihatan yang berterusan dalam usaha mencegah dan mengesan kanser payudara lebih awal. Sementara itu, peruntukan sebanyak 1.9 juta ringgit telah diluluskan untuk menambah baik prasarana sekolah di seluruh konstituensi Kelakar pada tahun ini. Menurut Adun Kelakar Muhammad Duri, peruntukan ini juga termasuk kos baik pulih sekolah kebangsaan Sungai Antu yang menelan jumlah sebanyak RM160,000. Beliau memaklumkan perkara tersebut ketika menghadiri Majlis Hari Gawai 2023 di Rumah Berus Sungai Antu Saratok pada Khamis. Dalam hal itu, Muhammad Duri turut mengumumkan geran sebanyak RM100,000 bagi menambah baik rumah Berus. Dalam perkembangan lain, Bandaraya Miri meneruskan jalinan hubungan persahabatan dan kerjasama di peringkat antarabangsa setelah satu memorandum persefahaman MOU ditandatangani untuk memeterai kerjasama dengan Kota Tanggerang Selatan di wilayah Banten, Republik Indonesia. MOU tersebut ditandatangani antara rombongan Miri yang diketuai oleh Datuk Bandar Majlis Bandaraya Miri Ademi Susang dan Wakil Kota Tanggerang Selatan Benyamin Davin di wilayah Banten, Indonesia pada Khamis. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujut berkata kerjasama tersebut bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan perkhidmatan awam yang lebih baik dalam bidang pelancongan dan ekonomi kreatif, budaya serta pendidikan bagi kedua-dua pihak. Justru katanya, ia dapat mengukuhkan usaha untuk memudahkan aktiviti komersial dan ekonomi, termasuk program pertukaran pendidikan, kebudayaan dan sukan yang mana ini boleh merangsang pertumbuhan ekonomi Bandaraya Miri. Difahamkan, Bandaraya Miri sebelum ini telah menjalin kerjasama seumpamanya dengan 5 bandar lain dari luar negara, termasuk Hualia di Taiwan, Kota Weihai di wilayah Shandong, China, Kota La Trinidad di Filipina, daerah Gochang di Republik Korea dan Singkawang di Republik Indonesia. Dalam pada itu, Bandaraya Miri kini masih dalam proses mewujudkan hubungan yang sama dengan Bandar Nanning di wilayah Guangxi dan Bandar Changshu di wilayah Fujian. Manakala orang ramai dinasihatkan agar tidak mudah terpedaya dengan iklan atau tawaran dalam media sosial yang menjanjikan keuntungan tinggi. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, orang ramai harus sentiasa peka dan tidak mudah menjadi mangsa kes penipuan terutama sekali melalui media sosial serta individu yang tidak pernah dijumpai. Ujarnya, orang ramai digalakkan untuk membuat semakan akaun bank suspek di portal Semak Mule PDRM. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media pada Rabu. Katanya lagi, melalui semakan aplikasi Whoscall, orang ramai boleh mengesan panggilan masuk nombor telefon skamer yang tersenarai dalam pangkalan data sistem Semak Mule milik Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK. Kenyataan sama turut memberitahu JSJK telah berjaya membuat 25 tangkapan bagi kes penipuan pelaburan tidak wujud pada tahun 2023. Selanjutnya, kemeriahan suasana sempena Hari Gawai turut dirasai di Kuala Lumpur menerusi rumah terbuka sambutan Hari Gawai Dayak 2023 yang diadakan di Sarawak Pavilion World Trade Center Kuala Lumpur pada Khamis.
Menurut Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC dalam satu catatan di laman Facebook, program tersebut diadakan bersempena dengan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Jelas SEDC, rumah terbuka itu telah menerima kunjungan orang ramai serta dimeriahkan dengan pelbagai pakaian tradisional termasuk pakaian Iban, Bidayuh, Melanau orang Ulu dan Melayu. Selain itu, warga tempatan turut berkesempatan mengenali serta merasai pelbagai juadah cita rasa Sarawak seperti laksa Sarawak, mi kolok, kek lapis terbaloi, sagu serta ayam panso. Sementara itu, Pusat Pameran SEDC antara lain juga menerima kunjungan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Datuk Muhammad Arif. Paparan seterusnya. Perniagaan atas talian semakin diminati lebih-lebih lagi dengan kewujudan pelbagai platform media sosial untuk mempromosikan jualan para peniaga dengan lebih mudah. Menurut salah seorang peniaga Koni Sigan, beliau mendapat tempahan untuk biskut, kek, belacan dan juga cencaluk bukan sahaja dari dalam Sarawak, malah dari semenanjung Malaysia. Justru katanya perkara ini membolehkan peniaga-peniaga atas talian memulakan perniagaan mereka dari kecil sehingga diperluaskan ke peringkat yang lebih besar. Laban dia tu media sosial amat penting untuk perniagaan kita ya, remit sampai yang boleh berkembang. Koni berkata demikian dalam satu temu bual bersama wartawan UKAS di Pekan Tatau baru-baru ini. Dia juga berkata jumlah tempahan untuk musim gawai tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya semenjak penggunaan media sosial dimanfaatkan untuk mempromosikan perniagaannya. Dalam hal itu, Koni menzahirkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak atas penganjuran kursus-kursus perniagaan yang diadakan di Kakus. Beliau turut menyeru agar penduduk Kakus menyokong program kursus yang diadakan untuk menceburi bidang perniagaan atas talian. Sekian edisi malam bersama saya, Fizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal UKAS.Sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, saksikan kalender aktiviti-aktiviti yang diadakan sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. #menyebar fakta. Salam UKAS.